KPM. Okey. Nak gantung mana ni? Okey, cantik ni. Kalau gantung kat depan tu boleh ni. Nak kena tambah pula ni. Elok ke tidak nyaman ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Tengah buat apa tu? Oh, maaflah. Saya tengah sibuk ni. Nak hias rumah. Maklumlah. Raya seorang kan. Tak apalah, saya hias je lah rumah saya sendiri. Bolehlah ni apa liter ni. Sekejap lagi saya nyalakan. Oh, dihias dengan ketupat lah tu. Ya, betul. Okey tak cikgu kalau saya gantung-gantung kat sini? Boleh tak? Boleh ya. je. Nampak ceria juga ya, kan. Betul. Sebab kita macam mana pun raya tetap raya. Raya tetap raya. Walaupun kita kena patuh SOP kan betul. Cikgu. Tak boleh nak rentas negeri. Tak apalah, saya rela demi negara saya cikgu. Baiklah. Okey tak gantung kat sana? Ada nampak apa-apa bentuk tak dekat situ? Oh, ketupat ni cikgu. Daripada anyaman-anyaman itu ada bentuk yang Nisa nampak tak? Saya tengok macam biasalah kalau ketupat bentuk petak cikgu, segi empat. Betul ke cikgu? Ya, betul. Dalam tu ada banyak sisi empat. Ya. So, hari ini nampaknya saya pun kebetulan datang untuk kita teroka sama-sama tentang sisi empat ni lah. Jadi bolehlah cikgu sekali tu lah. Boleh. Okey saya sekali je cikgu. lah. Baiklah. Jom. Okey. Kat sini. Okay. Ini nanti gantung. Assalamualaikum. Hai semua. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Tadi kan saya tengah sibuk-sibuklah kemar-kemar rumah saya ni. Nak hias, esok nak raya. Datang pula cikgu kita bagi tahu dekat ketupat saya ni ada bentuk dan ada apa yang akan kita pelajari dan terokai pada hari ini. Saya Nisa K dan saya nak perkenalkan cikgu kita. Saya nak mempersilakan Cikgu Hadi. Apa khabar cikgu? Ya, baik. Alhamdulillah. Macam mana cikgu kita ni nak beraya ni? Dah berhias-hias dah ni. Teruja saya pada hari ini cikgu. Baiklah, hari ini Cikgu Hadi merupakan cikgu matematik atau cikgu matematik tambahan daripada SMK Jeram Selangor. Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan dengan bersih, gunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, dan apabila kita telah berada di dalam jarak yang selamat, jarak penjarakan fizikal lebih daripada 1 meter dan kita perlu membuka pelitup muka kita. Jom cikgu, saya jemput cikgu untuk buka pelitup muka kita dan jangan lupa untuk simpan di dalam bekas yang bersih. Contohlah kan cikgu, kan saya ada bekas plastik macam ni. Boleh masukkan ke dalam saku, boleh di dalam poket plastik ataupun beg bersih. Ya, boleh letak dalam saku, tak ada masalah.
dan saya letak dalam bekas ini. Yang penting tidak melebihi penggunaan selama 8 jam dan tukar pelitup muka anda apabila ianya sudah kotor. Saya nak jemput cikgu untuk sanitasi tangan kita sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti. Kita dah nak pegang-pegang barang-barang ni semua cikgu kan. Ini adalah norma baharu yang perlu kita lazimi setiap hari di mana sahaja kita berada. Macam Nisa sebutkan tadi, tak dapat nak rentas negeri, tak mengapa. Kita sama-sama berkorban untuk keselamatan diri dan juga keselamatan orang yang kita sayang. Baiklah cikgu, hari ini topik kita berkaitan dengan ketupat ya cikgu. Tidak sebenarnya ya. Jadi hari ini kita akan buat satu penerokaan. Penerokaan berkenaan dengan sudut pedalaman poligon. Macam video yang kita baru saja tonton sebentar tadi. Betul, bangunan-bangunan di Malaysia, ibu negara kita, di Bandaraya Kuala Lumpur kita. Banyak sangat bentuk-bentuk yang bersegi-segi. Betul cikgu. Bersegi-segi tu lebih kurangnya dia adalah poligon lah. Jadi hari ini kita nak teroka macam mana kita nak lihat, macam mana kita nak kaji dia punya sudut-sudut pedalaman bagi sesebuah poligon. Betul tu. Cikgu, saya lihat di hadapan kita pun, dalam kehidupan seharian kita pun ada banyak barang-barang yang bersudut ataupun bentuk poligon cikgu ya. Contohlah macam bekas kuih raya saya ni cikgu. Betul. Ni segi 4 tepat. Ya betul, segi 4 tepat. Pelita saya pun ni bentuk silinder. Silinder bukan poligon ni. Bukan poligon. Sebab dia ada lengkung. Asal ada lengkung dia bukan poligon. Macam ni. Contoh? Saya ada tabung ni. Ni segi 5. Bukan segi 5 lah, pentagon. Ni sisi 4, dan ni ada segi 3. Segi 3. Segi 3. Oh, barulah saya ingat cikgu, kalau ada lengkung bukan bentuk poligon. Macam pensel pun kan, belakang pensel kalau kita tengok dia berbentuk hexagon. Ada segi 6 kat situ. Buku kita pun segi 4. Yang penting ada garis lurus cikgu ya. Garis-garis lurus yang bercantum, yang ada bucu-bucu. Yang ada bucu-bucu. Tadi video di ibu kota Kuala Lumpur, saya lihat bentuk-bentuk bangunan contoh macam segi 4 tinggi, panjang, macam tu semua poligon cikgu ya. Contoh macam Menara Maybank contohnya. Itu antara benda yang betul-betul bersegi. Kalau lihatlah bangunan atau menara yang tegak, tiba-tiba ke atas ada segitiga. Tu semua ada sisi dan ada bucu. Okey, itu apa yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu sudut pedalaman poligon di bawah subjek matematik. Ni saya tak sabar sebenarnya nak belajar dengan apa yang kita belajar. Apa lagi cikgu belajar sudut poligon lah ya. Saya tak sabar sebab saya dah nampak ada macam-macam barang ni kat hadapan saya ni. Saya dah bersedia, tapi sebelum tu kan cikgu kan bersempena dengan sambutan Hari Guru yang akan tiba, kita ada kempen #Terima Kasih Cikgu, di mana kita di Didik TV telah terima pelbagai kad ucapan baik daripada segi daripada bentuk digital maupun fizikal. Di hadapan saya ni ada kad ucapan cikgu yang dihantarkan oleh rakan-rakan di seluruh Malaysia. Sangat kreatif, sangat cantik. Saya pilih satu ya cikgu, saya nak kongsikan. Siapa yang bertuah tu? Ya, ini dia. Yang penuh dengan bentuk-bentuk hati. Kad ni pun bentuk poligon sebab dia segi 4 tepat cikgu kan. Petak ada bucu, ada sisi lurus. Okay, kita buka kad ucapan adik ni. Tadang! Wah, cantiknya. Terima kasih. Kita lihatlah siapa pengirim kita ni. Daripada Ashwini Sifen, Guru Pembina Modal Insan. Saya sayang cikgu. Selamat Hari Guru. #Terima Kasih Cikgu. Yang menariknya, dituliskan hashtag ni dalam 4 bahasa yang berbeza. Terima kasih adik Ashwini, kerana menghantarkan kad ucapan ini kepada kami. Dan tema untuk sambutan Hari Guru tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Seperti yang saya sebutkan tadi Cikgu Hadi, kita ada juga kad ucapan yang dihantar secara digital, secara atas talian. Jom kita lihat, dipaparkan di kaca TV kita. Terima kasih Cikgu kerana engkau lah kami dapat membuka jendela dunia. Daripada adik Muhammad Raif Syahmi. Terima kasih adik. Cantik-cantik kad ucapan mereka. Budak-budak sekarang. Betul. Cikgu, kalau tak saya dapat buat fizikal, dia akan buat yang digital. Betul. Jadi jarak bukanlah penghalang ya zaman sekarang ni Nisa cikgu. dah hantar kad ucapan dekat guru Nisa? Saya tengah nak tulis. Saya suka tulis cikgu. Tulis kad ucapan fizikal. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Hai, saya Laura Anibaka dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelima, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua insan yang berdoa guru. Walaupun sekarang masih nama baru, tapi jasa guru tidak akan pernah berubah. Terima kasih cikgu. Didik
Didik TV KPM. Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Hadi dari SMK Jeram Selangor. Hari ini kita akan meneroka. Topik kita adalah sudut pedalaman poligon. Betul. Saya pun nak kena ingat baliklah Cikgu, macam mana nak kira, macam mana nak tentukan sudut pedalaman dan sebagainya. Saya ada kawan-kawan yang akan bersama-sama dengan kita sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu kan Cikgu, mungkin Cikgu boleh mulakan dengan memberitahu semua penonton kita tentang subjek kita pada hari ini, iaitu sudut pedalaman poligon. Silakan Cikgu. Okey, so terima kasih Nisa. Baik, pada hari ini di petang raya ni kita akan meneroka tentang sudut pedalaman poligon, di mana kita akan mengkaji macam mana nilai-nilai sudut yang berbeza daripada poligon-poligon yang berbeza. Untuk kita kira macam segitiga, berapa dia punya jumlah sudut pedalaman. Baik. Sisi empat, berapa dia punya jumlah sudut pedalaman. Dan daripada situ kita akan buat satu rumus ataupun sekarang ni disebut sebagai generalisasi. Generalize. Baik. Tentang fakta-fakta yang kita dapat, dapatan-dapatan yang kita dapat, kita bawa kepada satu rumus. Ini cara-cara budak sekarang belajar. Ya, sangat menarik ya, kerana rakan-rakan kita sekarang di sekolah mempelajari subjek-subjek mengikut format terbaru, iaitu format KSSM. Kalau zaman saya Cikgu, yang mungkin tak nak sebutlah berapa tahun lalu kan, nanti kantoi umur saya. Saya muda lagi kan. Saya lagi tua. Ya kan, saya dulu guna format KBSM. Sekarang ni rakan-rakan telah menggunakan format KSSM yang saya kira lebih sistematik. Betul. Lebih padat dan lebih sesuai lah dengan arus orang kata apa zaman sekarang ni Cikgu. Ya, mungkin kita boleh mulakan dengan contoh pertama Cikgu. Jom kita mulakan. So, untuk yang pertama kita akan banner segitiga. Segitiga Cikgu. Saya lukis sekali boleh Cikgu? Boleh kita lukis sekali. So, ini barang-barang Nisa, ni barang-barang saya. Baik. Okey, cuba Nisa lukis bentuk segitiga. Segitiga. Saya cuba ya Cikgu. Segitiga takkan tak ingat kan? Ya. Kalau tak lurus tak apa ya Cikgu ya? Dia segitiga mestilah lurus, tapi maksudnya tak simetri pun tak apa. Tak simetri pun tak apa. Tak simetri pun tak apa. Buat je kat mana pun. Saya cuba. Okey. Dia tak nampak pula ni Amir. Saya tunjukkanlah pada semua. Okey. Saya dah siap dah segitiga saya. Okey, segitiga saya. Okey Cikgu. Okey, dah siap segitiga. Ni segitiga saya. Okey, tak cantik tak Cikgu? Oh, cantik. Cantik. Kemas. Ni saya punya ni. Okey. Cikgu punya lain sikit, lain tapi sikit lah. tetap segitiga. Tetap segitiga. Baik. Dia asalkan ada 3 garis, 3 bucu. Okey, sekarang Nisa tandakan segitiga-segitiga tu. Labelkan dia dengan A, B dan C. Sudut dia Cikgu ya? Okey. Ni ada warna. Okey. Nisa boleh warnakan setiap bucu tu dengan apa-apa warna pun. Baik. Warnakan lain-lain pun tak apa. Warnakan sudut bucu yang telah kita tandakan. Okey. Dia matematik tapi macam pendidikan seni pula kan. Kita main colour-colour pula kan. Lagipun sama sekarang ni kan Cikgu, pembelajaran ni seronok. Bukan orang kata apa, bukan membaca semata-mata, tapi kita memahami konsep apa yang kita pelajari. Okey. Lajunya Cikgu. Okey, saya sudah mewarna sudut-sudut saya. So, dia dah warnakan sudut tu. Jadi kita akan gunting. Kita akan gunting segitiga kita ni. Keluarkan daripada kertas ni. Baik Cikgu. Okey. Alamak. Okey, saya nak gunting segitiga saya. Yang di rumah pun boleh turut sama melakukan aktiviti dengan kita. Boleh gunakan bahan-bahan yang ada di hadapan anda. Kalau tak guna kertas kosong pun tak apa. Kalau ada kertas yang dah terpakai, boleh juga guna. Tak perlu membazir. Cuma jangan guna langsir yang mak baru beli je. Ya, jangan. Nak raya ni. Diingatkan apa kan? Nanti mak mengamuk. Mana langsir mak. Mana langsir mak. Sedih kena gunting mak. Jadi segitiga. Kita gunakan kertas dan tandakan sudut. Dan Nisa dah warna. Ini segitiga yang Nisa dah gunting. Nisa pula lagi laju daripada saya. Okey, ini segitiga saya. Ya, okey. Okey, jadi kita dah
dah buat macam ni. Baik. Sekarang kita akan bawa keluar bucu-bucu ni. Baik. Mana saya kena potong lebih lah. kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Saya tandakan sikit. Saya tandakan sikit. Oh, faham. Supaya kawan-kawan kita kat rumah boleh follow sekali. Okey, so kita tandakan. Kita akan buang bahagian-bahagian ni. Baik. Okey, silakan. Contohnya macam ni lah. Saya tunjuk sikit lah ya kawan-kawan di rumah. Macam ni. Tanda. Tanda. Lepas tu kita akan potong bahagian kita dah tandakan ini. Okey, jom. Cikgu dah potong. Saya pun akan mula memotong. Sudut-sudut yang saya dah tanda. Okey. Potong je macam mana cikgu ya? Potong je macam mana pun. Kita buat dia. Ya, betul cikgu. Okey. Okey. Dah siap potong. So sekarang kita dah ada bucu-bucu ni. Ya, bucu-bucu kita dah ada dalam 3 bahagian. Baik. Bucu-bucu ni. So lepas ni kita akan tampalkan. Ambil yang kita lebih tadi pun tak apa. Kita tampalkan dekat situ sekarang. Baiklah. Nisa ingat tak? Ya. Waalaikumsalam. Kejap cikgu, kawan-kawan saya dah sampai. Okey. Tu dengar orang bagi salam pula tadi. Okey, kita jemput kawan-kawan kita dari SMK Jeram Selangor. Hai. Hai semua. Terima kasihlah sudi masuk ke kelas walaupun sibuk. Persiapan raya masing-masing mesti sibuk tolong ibu bapa masing-masing kat rumah. Betul. Kan. Petang-petang raya macam ni. Petang-petang ni so nak raya ni macam mana ni macam-macam barang tapi sempat kita ada sesi pembelajaran. Jom saya nak berkenalan dululah dengan rakan-rakan baru saya. Boleh cikgu? Boleh silakan. Okey, saya persilakan Insyirah untuk perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Nama saya Insyirah binti Jamharuddin. Terima kasih. Seterusnya kita jemput Salwa. Sejahtera. Nama saya Sarazura binti Syahidi. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Faris. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faris Ikram bin Saidul. Baik, tadi sekali kita ada rakan kita yang bernama Soba. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Soba Tarani, anak perempuan Bidapai. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan kerana bersama-sama kita. Setakat ini, Cikgu Hadi dah tunjukkan kita lukis segitiga, tandakan bucu, kemudian kita gunting. Lepas tu, apa yang kita akan lakukan ni? Okey, so kat sini kita dah gunting. Baik. Jadi, sekarang kita akan tampal dekat satu kertas yang lain untuk kita tengok hasil daripada potongan kita tadi. Baik, jom Cikgu. Sekejap, saya nak tanya. Ya, saya. Kawan-kawan yang dekat dalam Google Meet tu kan? Boleh cikgu. Siapa yang ingat berapakah jumlah sudut pedalaman bagi segitiga? Siapa yang nak jawab? Siapa yang nak cuba jawab? Faris. Silakan Faris. 180 darjah. Okey, Ya, betul Faris. betul. 180 darjah. Nanti ambil duit raya Ya. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Garis, kalau macam tu, garis lurus berapa darjah? Garis lurus berapa darjah? Siapa nak jawab? Salwa. Berapa Salwa? 180 darjah. 180 darjah. Okey. Maknanya ada persamaan dekat situ Nisa. Ya, betul. Sudut segitiga dan juga sudut pada garis lurus. Okey, sekarang kita cuba cantumkan ketiga-tiga ni. Jadi maknanya sepatutnya tadi kita dapat bilangan sudut dalam segitiga yang kita baru potong tadi sepatutnya samalah dengan garis lurus. Tengok dapat ke tidak. Okey. Saya dah tampal. Okey. Sama-sama kita tunjuk kat kamera. Okey. Kejap cikgu. Sikit lagi. 3, 2, 1. Okey. Okey. Yang ni yang saya punya. Ini yang Nisa punya. Dapat tak agak-agak garis lurus ni? Betul ke Dapat dengan garis lurus ni? jawapan yang kawan-kawan telah kongsikan? Satu garis lurus. Saya pun dapat satu garis lurus. Ya. Maknanya betul, terbukti apa yang kawan-kawan kita di Google Meet cakap tadi, iaitu segitiga akan sama dengan garis lurus. Okey. Saya rasa kawan-kawan pun nak cuba buat tu kan? Boleh? Okey, jadi kita tengok macam mana kalau sisi 4 pula. Okey. Kita terus kepada sisi 4. Kita terus kepada sisi 4. Kawan-kawan boleh ya kawan-kawan? Saya rasa mereka dah bersedia. Boleh. Okey. Okey, jadi kita terus
teroka untuk sisi 4. Sisi 4 pula. Baik. Sisi 4 pula. Kalau sisi 4 tak semestinya segi 4 cikgu kan? Tak semestinya. Sisi 4. Siapa yang boleh bagi contoh sisi 4? Siapa yang boleh bagi 2 contoh selain daripada segi 4 sama? Apa dia sisi 4 lagi yang ada? Apa dia? Salwa. Salwa. Silakan Salwa. Trapezium dan rhombus. Trapezium dan rhombus. Bagus. Okey. So selain daripada kita ada segi 4 sama, kita ada segi 4 tepat, kita ada trapezium, kita ada rhombus dan juga kita ada lelayang. Lelayang yang macam bentuk macam diamond dah kita panggil. Betul. Segi 4. Baik. Jom kita sama-sama lukis apa-apa saja bentuk sisi 4. Baik. Saya dan Nisa akan buat dan Jom. juga anak-anak di Google Meet pun yang di rumah pun akan buat bentuk sisi 4. Jom. Silakan. Okey, saya lukis ya. Garis pertama tak semestinya segi 4 sama kan cikgu kan? Semestinya macam mana pun boleh. Okey. Kawan-kawan kita boleh ambil kertas masing-masing dan lukis segi 4 anda. Menggunakan 4 garis lurus, guna pembaris dan juga pen. Okey, saya dah siap. Saya pun dah siap. Okey. Okey. Tunjuklah. Ya. Dekat tanggakan. Okey, ini segi 4 saya. 4 sisi lurus, cikgu ya. Betul cikgu ya? Betul. Okey. Asalkan dia ada 4 bucu. Ini saya punya. Ini saya punya. Nak banding dengan Nisa. Lebih kurang kita lukis dia macam mana pun. Okey. Asalkan dia adalah sisi 4. Baik. Okey. Anak-anak murid di Google Meet dah siap yang sisi 4 tu? Boleh tunjuk dekat kamera? Boleh tunjuk. Kita nak tengok macam mana kawan-kawan kita punya hasil kerja. Okey. Dah siap label sekali. Siap warnakan. Kita yang belum label. Ya, atas sikit Sobah. Okey, terima kasih. So kita akan labelkan. Okey, kemudian warnakan. Okey. Kawan-kawan kita ni advance cikgu. Tengok. Okey. Saya dah warna. Ini sisi pertama. Nanti kita kena warna yang sisi yang seterusnya. Ya. Okey, baik. Saya warna dengan pantas. Seronok pula bila dapat buat aktiviti balik macam zaman-zaman sekolah ni. Tapi rakan-rakan kita ni selepas Hari Raya Aidilfitri akan ada tempoh PDPR selama 10 hari kan cikgu? Betul. Sementara nak menunggu kecuti penggal. Jadi gunakan peluang ini untuk orang kata apa betul-betul fokus dalam kelas, duduk di hadapan komputer, jangan ponteng. Kisah warna sisi kita. Kawan kita tadi ada yang dah gunting cikgu? Ya ke? Okey. Kita baru nak gunting ni. Siapa yang belum gunting, jom kita gunting sama-sama. Untuk bentuk ni. Bila dah belajar macam ni kan cikgu kan, tengok bentuk dia kita buat sendiri, kita barulah macam macam ini rupanya. Kalau duduk dalam kelas tu kadang-kadang keliru. Itu yang kadang-kadang dia tak duduk dalam kelas tu. Ya. Jadi ini adalah antara aktiviti yang akan membantu murid-murid untuk lebih memahami apa yang kita nak pelajari, iaitu sudut pedalaman poligon. Ya, betul-betul. Okey. Alright. Saya dah gunting. Okey, saya pun dah gunting. Ni. Cantik Nisa punya. Ya. Okey, so kita dah gunting, dah labelkan. Baik. Dan benda yang sama kita akan buat macam segitiga tadi. Okey. Kita akan Keluarkan potong, sudutnya. keluarkan sudut-sudut tu. Okey, jom. Kita keluarkan sudut-sudut ni. Macam bentuk kon. Okey. Yang kawan-kawan pun boleh gunting ya sudut masing-masing. Keluarkan daripada bentuk segi 4 yang kita dah lukis tadi. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi kepada hasil kita cikgu kan, apa yang akan berlaku sekiranya kita cantumkan bucu-bucu kita seperti yang kita buat pada segitiga tu tadi kan cikgu. Kita akan berhenti rehat seketika. Okey. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Hari ini saya nak menyampaikan sebuah pantun. Terima kasih ku ucapkan pada guruku yang tulus. Ilmu yang
berguna selalu dilimpahkan untuk bergantung nanti. Setiap hari dibimbingnya agar tumbuhan bakatku. Kanku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasih guru. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Kembali ke Teroka di Didik TV KPM. Walaupun kita esok nak raya ni kan, kita tetap melakukan aktiviti di mana subjek kita hari ini adalah matematik dan kita tengah meneroka sudut pedalaman poligon bersama dengan Cikgu Hadi dan juga rakan-rakan dari SMK Jeram Selangor. Baiklah Cikgu, tadi kita dah potong bucu-bucu dari segi empat kita. Kemudian apa jadi Cikgu? Okey, sama juga macam segitiga tadi. Kita dah potong, kita dah bawa keluar sudut tu. So apa kata kalau kita cantumkan pula sudut-sudut ni? Okey, sebelum tu saya nak tanyalah kawan-kawan dekat Google Meet tu. Berapakah jumlah sudut pedalaman bagi satu sisi empat? Siapa dah jawab? Sisi empat. Sisi empat. Siapa berapa tahu? Jumlah? Soba, silakan. 360. 360 darjah. 360 darjah ni kita selalu dengar. Kita selalu dengar 360 kan. Betul. 360 dan sebagainya. Dia menunjukkan macam satu bentuk apa. 360 darjah ni sama dengan sudut bagi bentuk apa. Saya rasa tadi Syirah nak jawab. Apa jawapan dia Syirah? Itu salwa. Satu bulatan. Bulatan. Okey. Maksudnya 360 darjah sisi 4 ni akan sama juga dengan bulatan. Okey. Sama ke tidak bucu-bucu dalam sisi 4 tadi tu dengan bulatan? Okey, kita tampal. Ambil gam, tampal bucu-bucu tengok yang kita telah gunting tadi. Kita teroka. Betul ke jadi bulat? Betul ke jadi bulat? Walaupun kita gunting sudut tu macam singit-singit kan. Okey. Saya dah dapat dah. Cuba ni saya tunjukkan. Ya. Okey, yang lain pun dah siap ke? Ada yang dah siap? Kalau dah siap boleh kongsikan. Okey, angkat. Ya. Okey. Faris? Dah siap Faris? Masih lagi. Okey, dia masih mengikuti kita, tak mengapa. Okey. Sama-sama kita tunjuk macam mana dapat tak kita bentuk bulatan untuk sisi 4, bucu-bucu sisi 4 yang kita cantumkan tadi. Okey, 1, 2, 3. Tunjuk. Tadi Isyirah dengan Salwa dah tunjuk dah. Naikkan sama-sama semua sekali. Okey, Faris dah siap. Isyirah dan Salwa. Soba. Okey, tambah. Cepat. Okey, ini yang saya punya. Ya. Nampaknya anak-anak murid dah bersedia. Memang dah tahu dia akan jadi bulatan. Okey, tengok Soba punya. Dah cantik. Pun siap. Baik. Maknanya sudut bagi sisi 4 akan sama dengan 360 darjah. Betul. Okey, jadi kita dah nampak dah bulat. Jadi 360 darjah. Walaupun sisi 4 kita tu tak sama kan Cikgu? Bentuk saya sengit begini, bentuk kawan-kawan sengit begitu, dia tetap dapat 360 darjah. Betul. Baik Cikgu. Okey. Jadi itu baru kita tengok untuk segitiga dan juga sisi 4. Ya. Macam mana dengan poligon-poligon lain? Macam mana agaknya Macam mana dengan poligon-poligon lain? Okey. Saya tinggalkan soalan tu dan kita akan terus teroka. Baik. Sekarang ada bentuk sisi 4 macam ni, bentuk sisi 4. Cuba tengok ada berapa segitiga yang kita boleh dapat daripada sisi 4 ni dengan mencantumkan bucu ke bucu. Bucu ke bucu Cikgu ya? Mungkin Cikgu boleh tunjukkan contoh tak? Saya tunjuk Saya satu. kelirulah, tak nampak lah macam mana ni. Saya cantumkan bucu ke bucu. Kita tengok ada berapa banyak segitiga yang ada. Baik. Okey, saya buat ni. So
kita akan ada berapa segitiga tu? 1, 2. 2. Jadi sisi 4, ada 4 sisi, akan ada 2 segitiga. Baik. Okey. Saya cuba jugalah cikgu ya. Silakan. Saya nak pen warna ni. Bolehlah. Okey. Mana pembaris saya tadi? Hilang dah. Apa yang penting kita ada peralatan yang cukup. Yang penting ada pembaris dan juga pen ataupun pensel warna untuk kita garis dan juga kita tandakan. Okey, saya pun dapat 2 cikgu. Betul. 2 segitiga. Okey. Betul lah. Walaupun buat sengit yang lain kan, akan dapat 2 juga segitiga. Okey, cuba kita tengok pula pentagon. Anak-anak murid pun dah ada handout yang cikgu bagi tu. Ya. Pastikan korang buat juga dekat situ. Pentagon adalah bentuk poligon 5 sisi cikgu kan? 5 sisi, betul. Okey, saya tengoklah bucu ke bucu cikgu ya. Bucu ke bucu. Nampak macam boleh dapat lebih daripada 1 segitiga ni cikgu. Okey, silakan. Okey, 1. Okey, kita dapat 3. Okey, ada berapa? So ini adalah bentuk poligon. Tu yang Nisa punya. Jadi daripada bentuk poligon tu ada 5 sisi dan akan dapat membentuk 3 segitiga. Okey, kita tengok heksagon pula. Heksagon. Jom kawan-kawan. Nak buat biar puas hati. Nak buat biar semua sekali. Baik. Okay, agak-agak saya bucu ke bucu ya cikgu. Okey, 1. Ni macam lagi banyak boleh dapat cikgu. 2. Okey. Alright. Okay. Lihat, kita tunjukkan kepada kawan-kawan kita di rumah berapa kita dapat. Adakah anda dapat sama macam saya dan Cikgu Hadi dapat walaupun bentuk heksagon tu berbeza. Walaupun kita potong dengan cara yang berbeza pun kita akan dapat bilangan yang sama. Kalau macam saya sekarang saya dapat 1, 2, 3, 4. Jadi, saya pun dapat 1, 2, 3, 4 cikgu. Betul. Okey. Daripada proses yang kita dah buat, daripada proses yang kita dah buat, segitiga dapat 1. Okey, baik. Segitiga. Ya, betul. Sisi 4 dapat 2. Betul, 2. Pentagon dapat 3. Heksagon dapat 4. Agak-agak heptagon dapat berapa segitiga? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab heptagon dapat akan dapat berapa segitiga? Okey, Insyirah. 5 segitiga. 5 segitiga. Okey. Cikgu tengok cikgu Insyirah dapat dah berapa? lukis ke? Insyirah dah lukis ke? Kalau dah lukis boleh kongsikan dengan kita. Berapa dapatnya walaupun bentuk kita tu ada yang lunjung ke bawah. Cuba Insyirah tunjuk kan. Kalau dia kecil mungkin boleh zoom sikit lah. Boleh dekatkan. Yang mana yang untuk heptagon tadi? Heptagon. Yang mana Insyirah punya? Saya pun dapat 5. Saya pun dapat 5. Ya. Heptagon akan dapat 5. Tu dia. Mana Insyirah punya? Ya. Walaupun comel heptagonnya, kita nampak. Dapat 5. Nampak 5 kat situ. Ya. Okey, so heptagon dapat 5. Nampak tak pattern dia tadi tu? Ya. Cuba kita tengok mana tadi. Mana ada kertas tadi dekat Nisa ke? Ya, yang ini cikgu ya. Kita isikan kertas kita tu. Kita isikan yang ini cikgu jadual kita. Ya, betul. Di sini. Saya punya 1. Okey. Baiklah. Okey, so kawan-kawan, kita ada jom jadual kita sama-sama isi. Baik. Jadi kalau 3 tadi bilangan segitiga ada 1. 1 segitiga di dalamnya. Sisi 4 tadi bilangan segitiga ada 2. Pentagon segitiga tadi ada 3. Heksagon ada 4. Heptagon ada 5. Dan oktagon agak-agaknya ada berapa? Kalau kita dah buat, kalau kita dah tulis macam ni kan, rasanya perlu lagi ke kita nak buat untuk oktagon? Kalau ada sini 1, 2, 3, 4, 5, kita akan dapat turutan yang sama di mana kat sini kita akan dapat jawapan berapa? Berapa kawan-kawan? Berapa jawapan kat sini? Berapa Faris? 6. Okey. Kita akan dapat 6 dekat situ. Baik. Maknanya kita dah dapat buat satu pattern pola yang sama. Betul. Iaitu semakin naik, ini pun tetap semakin naik. Betul. Tapi apa pola yang kita dapat? Apa perbezaan yang kita dapat dekat situ? Saya nampak dah cikgu, tapi saya nak tanya kawan-kawan saya, adakah anda nampak apa yang saya nampak?
Apa pola yang kita dapat lihat? Jangan angguk je. Angguk. Terus. Boleh kongsikan jawapan anda. Terus contohlah. unmute je. Faris, apa yang anda nampak daripada apa yang kita telah isi di jadual ini, Faris? Mikrofonnya tak buka. Mikrofon tak buka, Faris. Ya. Unmute dulu. Unmute dulu mikrofonnya. Okey. Okey. Apa yang anda nampak di sini? Bilangan segitiga di dalamnya kurang 2 daripada bilangan sisi. Ya. Betul ke cikgu? Betul kan? 3 jadi 1, 4 jadi 2, 5 jadi 3. Jadi bilangan segitiga kurang 2 daripada bilangan sisi. Ya. Baik, kalau saya namakan bilangan sisi ni sebagai N. Okey. Bilangan segitiga di dalamnya tu kita akan sebutkan sebagai apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Okey, silakan Syirah. Silakan. N tolak 2. N tolak 2. N tolak 2. Ya, bilangan segitiga kalau kita tengok sekarang ni, bilangan segitiga, maknanya kalau bilangan sisi kita namakan dia sebagai N. Betul. Di ruangan ini kita akan dapat N tolak 2. Tolak 2. 3 tolak 2 dapat 1, 4 tolak 2 dapat 2, 5 tolak 2 dapat 3, 6 tolak 2 dapat 4 dan sebagainya. Oh, baik. Okey. Saya dah faham dah corak yang diperkatakan oleh kawan kita tadi tu. Okey, dan kita melihat bilangan apa yang sama? Bilangan bentuk apa? Segitiga. Bilangan bentuk segitiga. Bilangan bentuk segitiga. Bentuk segitiga tadi, berapakah jumlah sudut pendalamannya? Kawan-kawan tadi dah jawab kan? Ya. Iaitu 180 darjah. So bermakna di sini. Okey. Oh, baik. Ni untuk segitiga 1 darab 180. Untuk sisi 4 apa dia? 2 darab 180 dan seterusnya. Okey, macam tadi kita dah dapat segitiga 180 darjah, sisi 4 360 darjah. Ini yang kita dapat daripada kita punya penerokaan tadi. Ini jawapan yang kita dapat tadi kan, garis lurus dan juga bulatan. Jadi kita dapat buat satu benda yang samalah kan? Betul, cikgu. Okey, berapa jumlah sudut untuk pentagon? Kawan-kawan, 3 darab 180 dapat berapa? Dapat berapa? Silakan Salwa. 540. 540 darjah. Seterusnya, kalau 4 darab 180 darjah? Okey, Faris silakan. 720 darjah. 720 darjah. Kalau 5 darab 180 darjah? Silakan Sabah. 900 darjah. 900 darjah. Kalau 6 darab 180 darjah? Okey, Syirah. Silakan. 1080 1080 darjah. Alhamdulillah, pandai-pandai. Anak sejebat ni. Sekolah jeram hebat. Nama baru sekolah kami. Baik. Jadi kita dah nampak, kita dah lengkapkan jadual kita, cikgu. Di mana kita telah indikasikan bilangan sisi sebagai N. Jadi nak dapat bilangan segitiga di dalamnya N tolak 2. Kemudian setiap segitiga tu 180 darjah dan sisinya kita darab je. Betul. Darab sahaja dengan bilangan segitiga di dalamnya. Baiklah, saya harap yang di rumah pun turut sama melakukan aktiviti seperti apa kita lakukan dan dapat jawapan seperti yang kita berdua di sini dapat serta dengan rakan-rakan dari SMK Jeram. Baiklah cikgu, kita akan berhenti seketika. Saya rasa saya nak kena sambunglah, nanti mak saya marah ni. Nak kena buang-buang habuk. Kita akan jumpa selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Keteroka bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Hadi serta rakan-rakan saya dari SMK Jeram Selangor. Walaupun dalam kesibukan nak menyambut Aidilfitri, tetap kita belajar, Cikgu kan. Betul. Cari ilmu kalau boleh bila-bila masa di mana sahaja kita berada. Okey Cikgu, tadi kita dah lakukan aktiviti. Apa lagi yang kita nak buat hari ni Cikgu? Banyak lagi ni barang-barang di hadapan kita ni. Betul, banyak lagi barang-barang dekat depan kita ni. Jadi sebenarnya kalau kita sambung balik tugasan yang tadi ni, tugasan yang ni Cikgu. maknanya ini daripada rumus, daripada jadual yang kita dah buat, daripada kerja penerokaan yang kita dah buat, maknanya kita boleh jumpa. Kita boleh jumpa satu pola yang sama, iaitu kita boleh bentukkan satu rumus untuk untuk jumlah sudut pedalaman bagi sesebuah poligon. Baik, saya nak tanya anak-anak SMK Jeram, siapa yang boleh come out, siapa yang boleh keluarkan rumus untuk sudut pedalaman poligon berdasarkan penerokaan kita tadi? Siapa nak cuba? Faris, silakan Faris. Saya ni Faris aktif. Bagus. Bagus. N tolak 2 darab 180. Okey. N tolak 2 darab dengan 180 darjah. So ini adalah jumlah sudut pedalaman poligon. So dapat N tolak 2 darab 180 darjah. Okey. Jadi rumus ini memang kita boleh jumpa dekat mana-mana tempat. Betul, rumus. Cikgu. Tapi apa yang kita dah buat hari ini ialah satu pembuktian kepada rumus tu, macam mana dia boleh datang dan kenapa rumus tu dapat sebegitu. Maknanya lepas ni kalau nampak apa-apa bentuk ataupun segi poligon, sisi 4 ke, sisi 5 ke, kita boleh dengan senangnya dapat tahu, oh ini sudut pedalaman poligonnya berapa. Betul. Ya, bila saya dah nampak macam ni kan Cikgu, kan dah nampak coraknya, sebenarnya ini adalah satu subtopik yang sangat mudah. Betul. Jadi kawan-kawan di luar sana janganlah rasa macam alamak, matematik susahlah, semua dah garu kepala Cikgu, macam mana kan. Okey Cikgu, contohlah kalau sisi tu ada macam dia bercantum, ada yang segi 4, lepas ada pula segi 3 ke atasnya. Okey, segi 4, lepas tu ada segi 3 ke atas dia. Contohnya macam ni lah. Macam tabung Cikgu lah. Yang ni lah, segi 4, lepas tu ada segi 3 ke atasnya. Jadi kita hanya ambil bucu-bucu di luar saja. Kita ambil yang bahagian luar ni saja. So, jadi kita akan dapat ini sisi berapa ni? Walaupun ni adalah segi 4 campur dengan segi 3. 5. 5 nama dia apa? Apa nama untuk 5 sisi? Kalau 5 sisi dia nama apa? Apa dia Salwa? Salwa, ya. Pentagon. Jadi kalau 5 sisi, kita tahu 5, kita kurangkan 2 daripada 5, kita dapat 3. 3 darab 180 akan dapat 540. Jadi jumlah sudut ni semua kalau kita tambahkan, kita akan dapat 540 darjah. Contohlah yang ni bentuk sisi luar yang Nisa dah ambil daripada bentuk tabung Cikgu tadi. Macam ni kan. Jadi kita pun buat yang samalah tadi Cikgu. Bucu ke bucu. Jadi dapat 3. Kalau kita lihat jadual kita tadi Cikgu, bentuk yang ada 5 sisi dipanggil pentagon, dan pentagon ada 3 segitiga di dalamnya, darab pula dengan 180 darjah, dapat sisi pedalaman poligon sebanyak 540 darjah. Itu macam bentuk rumah lah. Maknanya kalau bentuk rumah tu, maknanya jumlah dia adalah 540 darjah. Jadi sebenarnya kita boleh ukur menggunakan satu alat lain, iaitu nama dia jangka sudut. Ataupun kita sebut juga sebagai protractor. Kalau di sekolah mereka akan bawa jangka sudut lah Cikgu kan? Betul, akan bawa jangka sudut untuk ukur. Baik, contoh macam ni. Contoh macam tu. Dah gariskan dah, dapat 3 segitiga. Jadi darab je lah dengan 180, sebab kita tahu segitiga sudut pedalaman poligonnya adalah 180 darjah. Okey Cikgu. Okey, Kok kalau ada mereka nak kongsikan gambar segitiga tadi yang dah dipotong ke? Ya. Ada ke? Ada. Tadi maklumlah masing-masing sibuk kan Cikgu kan, persiapan raya ni kita dah mula dulu dengan bentuk segitiga. Jadi kita nak lihat, ada tak kawan-kawan kita ni buat juga aktiviti yang bentuk segitiga tadi? Ada tak yang dah potong? Siapa yang dah ada, tunjukkan dekat skrin. Tunjukkan saja di skrin.
Faris nak tunjukkan bentuk segitiga? Ada? Segitiga ada dah tu. lukis. Tak apa, tak gunting lagi tak apa. Dah lukis. Yang penting dah lukis. Yang penting dah lukis. Okey. So maknanya itu adalah bentuk ada. segitiga tadi. So kalau itu dipotong nanti bila kita cantumkan kita akan dapat satu garis lurus. Ya. Okey. Mungkin kita boleh minta mereka potong tu cikgu. Boleh kawan-kawan? Kamu potong sekarang. Kita nak lihat dia dapat tak macam saya ni. Separuh bulat garis lurus. Saya sebenarnya sangat-sangat amazed ataupun teruja cikgu sebab bentuk kita ni potong ikut kalau mak saya kata ikut dan je lah ya. Ikut suka je kan. Ikut suka je kita nak bentukkan dia macam mana. Betul. Jadi akhirnya kita tetap akan dapat satu garis lurus. Contohlah macam Cikgu Hadi punya segitiga tadi lain kecerunan sisi sending dia tu lain. Kita lihat kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita ni macam mana tadi. Sebab tadi sibuk kan. Kita tunggu-tunggu juga. Ya, tak ada orang datang tolong kemas-kemas hari ni. Betul, cikgu. Cikgu, sebenarnya saya tertanya-tanya. Mungkin adik-adik di sekolah pun ada yang tertanya-tanya. Cikgu, kenapa kita kena belajar? Sudut pendalaman poligon ni, cikgu. Kenapa kena belajar sudut pendalaman poligon? Okey, sebabnya dia macam ni. Saya selalu cakap dekat anak-anak murid saya. Baik, tujuan cikgu. belajar matematik ialah selesaikan masalah. Baik. Jadi, bila kita belajar matematik ni, cikgu akan suruh awak selesaikan masalah. Jadi, kalau kita dapat selesaikan satu-satu masalah tu, kita akan menggerakkan minda kita lah untuk terus berfikir. Betul. Lagi satu, kalau kita dapat sudut pendalaman poligon ni, maknanya kita akan tahu kalau macam segitiga ada dia mesti ada satu sudut yang lebih besar daripada yang lain. Betul. Maknanya kalau kita buat katalah mungkin satu hari nanti orang akan jadi designer ataupun kalau bukan designer rumah atau pembangunan sekalipun mungkin designer fashion. Betul. Kan? Maknanya dia tahu kalau satu bahagian tu lebar akan ada satu bahagian tu kecil. Betul. Segitiga akan jadi macam tu. Poligon akan jadi macam tu. Ya, kawan-kawan kita macam mana semuanya? Maaflah, makan kuih batang buruk tadi cikgu. Gatal tekak. Makan waktu sahur lah tu. Waktu sahur tadi cikgu, waktu sahur tadi. Oi, lama simpan tekak. Ya, itulah pasal cikgu. Maklum saya tak tahan lah cikgu. Esok kuih raya dah bersusun kat depan. Betul, kan? Ni tinggal nak hias-hias je ni cikgu. Kawan-kawan kita macam mana semuanya? Dia macam mana pun raya tahun ni kita tetap raya kan. Ya, tetap raya. Tetap raya. Tetap raya walaupun dalam situasi pandemik kita jagalah situasi, jagalah diri kita dan orang sekeliling kita. Betul. Dengan mematuhi SOP. Kalau kat rumah ada warga tua atau warga emas yang berisiko tinggi, tak perlulah rasanya kita terima tetamu. Betul. Kita boleh bertanya khabar dengan panggilan video. Saya tahu memang sedih. Saya pun sedih ni cikgu. Janganlah sebut nanti Nisa, kan. sekurang-kurangnya Nisa masih ada orang tua. Saya tinggal ayah je seorang. Allah cikgu, saya rasa berkumandang pula lagu sedih dekat telinga saya ni cikgu. Tahun ni raya pertama tanpa mak. Saya pun tak tahu. InsyaAllah lah kita lalui lah macam mana pun. InsyaAllah, sama-sama. Kawan-kawan dah siap kot? Kawan-kawan saya dah siap dah ni. Kita duduk sibuk-sibuk pasal raya kan cikgu kan. Okey, semuanya bagaimana? Terbukti. Atas sikit Salwa. Atas sikit. Sobat, okey. Semua dapat buktikan yang segitiga menghasilkan satu garis lurus. Ya, walaupun kalau kita potong sudut tu tidak melengkung macam ni pun, bersegi pun tetap dapat satu garis lurus yang membuktikan segitiga ada 180 darjah sudut pendalaman poligon. Okey. So itu tadi kita dah dapatkan segitiga, kita dah dapatkan segi empat. Maknanya lepas ni bila kita nampak saja apa-apa bentuk poligon kan, kita tahu yang satu bahagian yang besar, satu bahagian lagi akan kecil sebab hasil tambah dia tetap akan sama. Macam kalau kita buat segitiga kan, kita takkanlah tiga-tiga tu kecil. Betul? Mesti akan ada bahagian yang besar, ada bahagian yang kecil. Baiklah, kita telah pun melakukan aktiviti, kita dah sama-sama teroka bagaimana nak mendapatkan sudut pendalaman poligon dengan aktiviti yang kita lakukan sebentar tadi. Mungkin Cikgu Hadi boleh rumuskan ataupun beri konklusi kepada mata pelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Silakan. Okey. Terima kasih Nisa. Baik, sudut pendalaman poligon daripada penerokaan yang kita buat tadi, kita dapat hasilkan yang mana bilangan segitiga dalam setiap poligon adalah kurang 2 daripada bilangan sisi. Jadi kita dapat buat kesimpulan di situ bahawa bilangan segitiga di dalam satu-satu poligon adalah n tolak 2, di mana n adalah
bilangan sisi. Ya. Jadi darabkan n tolak 2 tadi tu adalah bilangan segitiga. Jadi darab dengan sudut segitiga iaitu 180. Jadi n tolak 2 darab 180 darjah adalah jumlah sudut pedalaman bagi sesebuah poligon. Baiklah cikgu, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan juga penerokaan yang kita lakukan bersama-sama memandangkan esok nak raya. Saya pun nak sambung mengemar rumah. Saya nak minta rakan-rakan boleh ya kita beri ucapan raya. Kita mulakan dengan Faris, boleh ucapan raya anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya nak ucapkan selamat hari raya lah pada semua. Keluarga saya berada kat kampung dan ibu bapa saya semua. Dan kawan-kawan, selamat hari raya. Selamat hari raya. Baik, terima kasih. Seterusnya Salwa, silakan ucapan raya anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua guru-guru, pihak di sana, rakan-rakan dan juga keluarga saya. Baik, terima kasih. Insyirah, silakan dengan ucapan raya anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada ahli keluarga saya, kepada guru-guru dan rakan-rakan. Maaf zahir dan batin. Baik, terima kasih. Seterusnya Syauba, silakan untuk ucapan raya anda. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada guru-guru dan rakan-rakan saya. Baik, terima kasih Sobat. Cikgu Hadi, ucapan cikgu, silakan. Ucapan saya pula. Terima kasih. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada ayah, kepada isteri saya, kepada kaum keluarga, rakan taulan, rakan-rakan sekerja dan juga sesiapa saja yang mengenali diri ini dengan ucapan maaf zahir dan batin. Ya, baiklah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Cikgu Hadi dan juga rakan-rakan dari SMK Jeram. Selamat Hari Raya kepada semua yang menonton Didik TV KPM. Terima kasih kerana setia bersama kami setakat ini dan semoga teruslah setia bersama Didik TV untuk episod yang yang orang kata apa seterusnya lah. Saya dah tersasul-sasul ni, maklum dah tengok ingat ni esok nak raya, nanti dah tak habis raya kan, dah sayu dah hati ni. Lagipun kan cikgu kan dalam musim pandemik ni, walaupun kita menyambut perayaan dengan orang terdekat dengan kita, kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Pakai pelitup muka di tempat awam, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, cuci tangan dengan bersih menggunakan air dan sabun dan lazimi sanitasi tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman. Kita akan jumpa di episod seterusnya. Saya Nisa K. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Bye. Didik TV KPM